Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup 18 akan membentangkan tajuk elemen saintifik dalam ibadah penyembelihan. Nama saya Nur Aina Badah binti Azman dan saya akan menerangkan definisi penyembelihan dari sudut Islam, elemen saintifik, hukum dan juga rukun penyembelihan dari sudut Islam. Definisi penyembelihan dari sudut Islam terbagi kepada dua, iaitu dari segi bahasa dan juga dari segi syarak. Dari segi bahasa, penyembelihan bermaksud potong atau belah bagi menghilangkan nyawa binatang. Manakala dari segi syarak pula, penyembelihan bermaksud satu perbuatan yang menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan alat yang tajam selain daripada kuku, tulang dan juga gigi dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya adalah elemen saintifik. Ini dibuktikan sendiri oleh Dr. Zakir Naik, iaitu seorang doktor dan pendakwah Islam antarabangsa bahawa kaedah Islam dalam penyembelihan merupakan cara yang terbaik. Fakta saintifik membuktikan bahawa setiap penyembelihan darah haiwan itu perlu dialih keluar. Ini kerana darah adalah media terbaik bagi mikroorganisma membiak. Bahagian spinal cord adalah dielakkan daripada terpotong ketika sembelihan dilakukan kerana ia akan menyekat aliran darah keluar akibat daripada saluran darah terganggu kesan daripada jantung haiwan yang terhenti secara tiba-tiba. Kaedah penyembelihan Islam adalah terbaik dan juga bersih. Oleh itu, Islam mematikan saluran darah yang akan dipotong bagi mengelakkan berlakunya punca perbiakan kuman, bakteria dan juga toksin yang akan mendatangkan pelbagai penyakit selepas proses penyembelihan. Selain itu, dapat dibuktikan juga bahawa daging yang disembelih mengikut kaedah Islam akan kekal segar dalam satu tempoh yang lama. Hukum penyembelihan dalam sudut Islam adalah wajib supaya binatang itu halal dimakan. Binatang yang disembelih yang tidak mengikut hukum syarak diistilahkan sebagai bangkai dan najis serta haram dimakan. Rukun penyembelihan dari sudut Islam terbagi kepada 4. Yang pertama adalah penyembelih. Penyembelih mestilah seorang yang beragama Islam atau merupakan ahli kitab. Penyembelih juga mestilah seorang yang baligh, berakal dan bukan dalam ihram haji ataupun umrah. Yang kedua adalah binatang sembelihan. Ianya mestilah halal dimakan seperti haiwan itik, ayam, lembu atau kambing. Ianya mestilah masih hidup dan juga mati dengan sekali sembelihan, iaitu wajib putusnya urat pernafasan iaitu urat marih dan juga urat tempat dalam makanan iaitu urat halkum. Yang ketiga adalah alat untuk menyembelih. Alat yang tajam seperti pisau atau parang digalakkan untuk digunakan dalam penyembelihan. Dibolehkan juga dari segi besi iaitu logam, kaju, buluh, kaca, batu atau alat-alat lain yang ditajamkan. Dan alat-alat itu mestilah bukan diperbuat daripada gigi, tulang atau kuku. Dan yang terakhir adalah tempat sembelihan. Wajib memutuskan dengan sempurna urat halkum dan juga urat marih. Halkum ialah tempat salur nafas pernafasan dan marih pula merupakan tempat salur makan dan juga minuman. Binatang yang sukar ditangkap seperti binatang buruan atau binatang yang tidak dapat disembelih pada lehernya seperti sembelihan biasa. Sebagai contoh, binatang yang terjatuh ke dalam perigi dan sukar untuk dikeluarkan. Ianya memadai dengan melekukan mana-mana bahagian pada tubuhnya untuk mematikannya dengan syarat niat menyembelih. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cara penyembelihan dari segi Islam. Cara penyembelihan dari segi Islam ialah disunatkan untuk membaca bismillah semasa melakukan proses penyembelihan dan membaca selawat ke atas Nabi serta membaca takbir. Disunatkan juga untuk menghadapkan binatang ke arah kiblat dan baringkan binatang tersebut di sebelah rusuk kirinya semasa melakukan proses penyembelihan. Memotong dua urat yang ada di kiri dan juga kanan leher iaitu urat darah untuk memastikan binatang itu cepat mati.
Menyembelih binatang menggunakan alat sembelihan yang tajam supaya ia tidak akan menyeksa binatang dan binatang tersebut boleh mati dengan cepat. Dan disunatkan juga untuk melakukan penyembelihan pada waktu siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain Atikah binti Ajimi, nombor ID 2020610872. Hari ini saya akan menyambung pembentangan dengan tajuk Cara Penyembelihan dari Segi Barat. Kebanyakan negara barat menggunakan kaedah stunning seperti CBP untuk menyembelih haiwan. Apa itu CBP? CBP adalah Captive Bolt Pistol. Ia digunakan di bahagian kepala haiwan dalam kaedah penyembelihan mereka. Mereka beranggapan bahawa kaedah ini tidak akan menyebabkan sebarang kesakitan kepada haiwan. Manakala kajian Profesor Wilhelm Schulz dan Dr. Hazim di Hannover University Jerman telah menggunakan EEG dan juga ECG untuk melihat perubahan pada otak dan jantung haiwan. Penggunaan CBP ini menunjukkan kesakitan yang tinggi pada bacaan EEG yang mana juga menyebabkan otak haiwan berkecai, menyebabkan penyakit lembu gila wujud. Sementara itu, Craig Johnson iaitu ketua pelajar di Massey University New Zealand ketika ucapannya di London apabila menerima penghargaan dari Persatuan Penyembelihan United Kingdom beranggapan bahawa kaedah stunning seperti CBP yang digunakan di kebanyakan negara barat adalah lebih baik berbanding dengan kaedah penyembelihan yang dilakukan oleh Islam. Bagaimanapun, Ahmad Ghanem iaitu penyembelih halal yang tinggal di New Zealand merumuskan bahawa penyembelihan halal adalah lebih berperi kemanusiaan berbanding penyembelihan yang kemudian dikenakan kejutan elektrik terhadap haiwan. Profesor Perubatan Veterina Jerman dan pengarah Universiti Perubatan Veterina di Hannover juga iaitu Wilhelm Schulz dalam laporannya memberi amaran bahawa kaedah stunning berkemungkinan tidak berfungsi dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Sharifah Nurin akan menerangkan hikmah-hikmah penyembelihan. Yang pertama, dapat mematikan binatang dengan cara yang cepat dan selamat. Sabda Rasulullah SAW, dan apabila kamu menyembelih, maka lakukanlah dengan baik dan hendaklah kamu menajamkan alat sembelihan supaya sembelihan tidak terlalu sakit. Riwayat Imam Muslim. Jadi kat sini terbukti bahawa Islam menganjurkan kita menyembelih menggunakan alat sembelihan yang tajam lah, iaitu pisau yang tajam supaya tak menyeksa haiwan sembelihan tersebut. Jadi kita boleh bayangkan sendiri ya, kalau kita menyembelih menggunakan pisau yang tumpul, kita akan berulang-ulang kali menyembelih binatang tersebut dan situasi ini akan lebih memberi kepada penyiksaan binatang tersebut. Proses menyembelih perlu dilakukan dengan cepat supaya dapat memutuskan salur darah ke saraf otak, kerana saraf inilah yang akan menghantar mesej kesakitan kepada otak binatang yang disembelih, dan haiwan yang disembelih tak akan berasa sakit pun sebenarnya ya. Kalau kita nampak pergerakan ataupun haiwan tu menggelupur selepas disembelih, sebenarnya bukan asbab kesakitan tapi akibat otaknya telah kehilangan oksigen, dan pada masa ini jantung masih dapat berfungsi dengan baik untuk mengepam darah kerana saraf tunjang masih elok ya. Kita tak potong pun saraf tunjang semasa menyembelih, di mana kita tahu saraf tunjang ni dialah yang mengawal kadar denyutan jantung binatang yang disembelih tersebut. Yang kedua, dapat mengeluarkan semua darah yang mengalir dari binatang yang disembelih dengan cepat. Melalui kajian Dr. Aisyah Al-Awadi, beliau menyatakan bahawa kaedah sembelihan Islam memastikan saluran udara, kerongkong dan dua urat leher dipotong tanpa menjejaskan saraf tunjang. Kerana kalau saraf tunjang itu putus, fiber saraf jantung akan rosak menyebabkan jantung terhenti dan darah akan terkumpul dalam daging. Jadi situasi inilah yang kita perlu elakkan. Sebab bila darah terkumpul dalam daging, dalam darah tu ada bakteria ya, bakteria yang banyak. Jadi kalau kita makan daging tersebut, berkemungkinan akan membawa kepada penyakit-penyakit yang tertentu.
Yang ketiga, untuk membezakan cara penyembelihan Islam dan Barat, di mana kalau cara penyembelihan Islam kita mesti pastikan selalu pernafasan, selalu penghadaman, selalu darah arteriosklerotik dan selalu darah jegela mesti diputuskan, dan kita kena guna alat sembelihan yang tajam semasa menyembelih binatang ya. Dan berbeza dengan cara penyembelihan Barat ya, ada kaedah-kaedah kaedah seperti electric stunning, kaedah stunning jenis penetrative captive bolt dan non-penetrative bolt, dan juga kaedah water bath. Jadi kaedah ni sebenarnya dia lebih kepada penyiksaan haiwan tu ya. Sebab apa? Sebab kita tahu kaedah-kaedah ni menggunakan arus elektrik yang tinggi, menggunakan renjatan elektrik ya. Sebab itulah ada setengah kes kita biasa dengar ya, kes penyakit lembu gila. Yang keempat ialah dapat membezakan daging yang halal atau haram dimakan, kerana kita sendiri tahu bahawa daging yang halal dimakan adalah daging daripada binatang yang disembelih. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, maksudnya diharamkan kepada kamu memakan binatang yang tidak disembelih, yakni bangkai dan darah yang keluar mengalir, daging babi, binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah, yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, yang mati ditanduk, yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya. Jadi sekian, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.